Hai guys, saya Dr. Mala Santi Santera Segapan ataupun mungkin you all semua kenal sebagai Celoteh Dr. Mala. Hari ini saya nak kongsi satu topik yang saya tak pernah sentuh sebelum ini, iaitu insurans ataupun takaful kesihatan dan juga perubatan. Yelah, saya kan bekerja di hospital swasta, maka tugas kerja saya seharian memang perlu berurus dengan insurans, takaful, guarantee letter dan sebagainya. So, apa salahnya saya kongsikan sedikit tips dengan kalian semua. Dia macam ni sebenarnya. Risiko semua pemegang polisi dikira sama rata dan diagihkan sebagai pembayaran premium. Dalam erti kata lain, risiko dikongsi sama rata sesama pemegang polisi ataupun pencarum. Kita bayar sikit-sikit premium ataupun caruman bersama dalam satu-satu kumpulan. Bila ada ahli yang memerlukan dana perubatan, wang akan diambil daripada caruman bersama itu dan dibayar kepada ahli yang berkenaan. Maka apabila ada peningkatan dalam tuntutan, maka seiring dengan itu akan ada peningkatan dalam caruman ataupun premium. Sebab itulah sangat penting untuk kita semua menjadi pencarum ataupun pemegang polisi yang berhemah dan telus. Barulah harga premium ataupun sumbangan dapat dioptimumkan. Selain daripada jumlah tuntutan, antara faktor lain yang memainkan peranan dalam peningkatan jumlah sumbangan ataupun harga premium adalah inflasi kos perubatan. Terkejut dengar Dr. Mala sebut perkataan macam tu. Canggih kan? Ni nak terangkan. Kemajuan teknologi perubatan dengan peralatan dan mesin yang jauh lebih canggih, ubat-ubatan import dengan kos yang lebih tinggi menyumbang terhadap kenaikan kos perubatan. Contohnya, kalau dulu kena serangan jantung, doktor akan order ECG, buat ujian darah, bagi ubat aspirin, Plavix dan kemudiannya jadualkan untuk ujian angiogram pada satu jangka masa yang akan datang, mungkin keesokan, 2 minggu, 3 bulan dan sebagainya. Sekarang, kalau kena serangan jantung yang sama, akan dirawat dengan ubat aspirin dan perintah bukan lagi Plavix, dan ujian angiogram boleh dibuat serta-merta. Lebih maju kadang-kadang buat ujian CT scan 3D dahulu sebelum membuat keputusan untuk buat angiogram. Nampak tak teknologi dan rawatan yang sentiasa ditambah baik untuk memberikan rawatan yang terbaik kepada pesakit sebenarnya menyumbang terhadap peningkatan kos perubatan. Sama juga dengan stroke. Kalau sebelum ni suspek stroke buat CT scan kepala, bagi ubat makan, itu sahaja. Dengan kemajuan teknologi, sekarang ni kalau pesakit suspek stroke, kita buat ujian CT scan kepala. Jika pesakit itu kandidat yang sesuai, akan disarankan untuk go through rawatan RTPA dan stroke dapat dipulihkan dengan serta-merta. Dan realitinya guys, ini semua menelan kos perbelanjaan dan akan meningkatkan kos rawatan perubatan. Dah banyak you all tahu kan? #ambil tahu barulah tahu. Dengan adanya insurans ataupun takaful perubatan yang matang, ia dapat memastikan anda mendapat perlindungan perubatan dan kesihatan yang terjamin untuk kesejahteraan keluarga anda dan diri sendiri. Cukup sekadar mampu membuat komitmen pembayaran premium yang konsisten. Jadi, bila membuat pembayaran premium insurans ataupun takaful, pastikan amount yang betul dan pastikan bayaran dibuat mengikut masa. Tapi sebenarnya, you all tahu tak kenapa takaful ataupun insurans perubatan ini sesuatu yang sangat penting? Sebab sakit ni dia datang tak kira masa. Kadang-kadang dia datang bila kita senang, tetapi seringkali juga ia datang bila kita tengah susah. Jadi, bila kita dah ada insurans ataupun takaful perubatan dan kesihatan, ia boleh meminimumkan kerisauan kita tentang kos rawatan apabila ditimpa masalah kesihatan. Tinggal nak kuatkan fizikal dan juga mental untuk sembuh secepat mungkin. Dengan insurans ataupun takaful perubatan yang matang, seseorang itu boleh mendapatkan rawatan yang tepat, cepat dan segera. Dan kalau perlu dirujuk kepada kepakaran yang berbeza juga boleh dibuat dengan mudah. So, sebagai pesakit, kita tinggal nak buat apa? Tinggal nak kumpulkan semangat untuk sembuh sahaja. Kadang-kadang boleh timbul isu apabila tuntutan pembayaran bil tanpa tunai ataupun dikenali sebagai cashless admission dibuat. Untuk elakkan situasi tersebut, Dr. Mala nak share tips sedikit. Tapi sebelum tu, kalau you all nak tahu tips, komen ambil tahu barulah tahu. Yang pertama sekali, anda perlu fahami sijil ataupun polisi anda sendiri. Fahami jumlah yang di cover, kriteria, scope coverage, exclusion criteria dan sebagainya. Semua ni kena tanya dengan ejen.
Tips yang kedua adalah fahami tempoh matang ataupun waktu menunggu. Macam ni ya guys, ada dua jenis tempoh matang. Satu, tempoh matang secara umum, dan yang kedua, tempoh matang khusus untuk sesetengah penyakit. Waktu menunggu untuk demam seperti demam denggi ataupun penyakit appendix tak sama dengan waktu menunggu untuk penyakit seperti kanser dan juga kencing manis. Ini semua you all kena tanya dengan ejen insurans ataupun operator takaful anda dan pastikan anda faham sefaham-fahamnya tentang polisi anda sendiri. Dan tips ketiga pula, kalau rawatan anda telah dijadualkan lebih awal, kita panggil sebagai elektif, tarikh admission telah diberi, tarikh pembedahan doktor dah jadualkan, hubungilah ejen anda dan bagi tahu supaya pemprosesan guarantee letter dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dan yang paling penting sekali, pastikan guarantee letter dihantar dengan lengkap kepada pihak insurans, iaitu tarikh, tanda tangan, dokumen sokongan, semua dihantar sekali supaya prosesnya cepat dan mudah. Dah panjang Dr. Mala berceloteh. Macam ni guys, yang penting biasanya pembayaran premium ataupun sumbangan yang kita buat ini jauh lebih rendah daripada tuntutan yang bakal kita perlukan. Jadi jomlah kita semua pastikan bahawa kita boleh menjadi pengguna yang berhemah. Tak kisahlah anda ataupun saya, berhemah, telus dan pastikan kita cari hospital yang merupakan panel yang dilantik oleh pihak insurans ataupun takaful kita. Alright, itu sahaja celoteh daripada saya berkenaan dengan topik insurans ataupun takaful perubatan. Take care guys, ambil tahu, barulah tahu. Bye daripada celoteh Dr. Mala.